Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita sambung topik bab 5 iaitu ungkapan algebra. So kita ke 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. So kita akan tengok apa itu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tu merupakan kuantiti yang kita tidak tahu nilainya berapa. Okey, contoh kat sini yang cikgu bagi, Ahmad makan beberapa biji durian. Kita tak tahu pun Ahmad ni makan berapa biji durian. So, yang ni kita panggil dia pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah kat sini yang kita tak tahu ialah bilangan biji durian. Okey, dan kita boleh wakilkan dengan huruf. Pemboleh ubah ni kita boleh wakilkan dengan huruf sebab kita tak tahu pun nilai dia berapa. Okey, kita boleh tulis kat sini Ahmad makan M biji durian. Sebab kita tak tahu dia makan berapa. Nak tulis A biji durian pun boleh. Okey, contoh yang kedua. Azman membeli beberapa biji apple. Okey, so pemboleh ubah kat sini ialah bilangan biji apple. Okey, ingat pemboleh ubah tu ialah kuantiti yang kita tak tahu nilainya. Okey, kita tengok apa itu ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni ialah kuantiti yang kita tak tahu nilainya dan kita wakilkan dengan huruf. So, contoh kat sini X tambah 5. Okey, 2Y 18XP. So, ada nombor, ada pemboleh ubah. Okey, so kita tengok contoh yang diberi. Okey, diberi satu penyataan dan kita akan tulis ungkapan algebra. Okey, nombor 1 tambah satu nombor dengan 12. So, satu nombor ni kita tak tahu nombor berapa dan kita wakilkan dengan huruf. So, cikgu letak kat sini huruf A lah. So, okey, kita punya ungkapan algebra kita kat sini ialah tambah satu nombor dengan 12. So, 12 ni kita tambah dengan A. Okey, so nombor 2 hasil tambah G dan F ialah 100. So hasil tambah G, so G, okey, G kita tambah dengan F, so kita dapat sama dengan 100. Okey, tolak satu nombor dengan 9. Okey, satu nombor lagi dan kita memang tak tahu nilai dia berapa, kita wakilkan dengan huruf. So kat sini cikgu nak guna huruf C lah. So 9 tolak dengan C. Okey, nombor 4. Puan Mariam membeli Y biji kelapa yang berharga RM35 dan X biji buah nangka berharga RM42. So, dia nak jumlah bayaran dia. So, kita darab je lah. So, 35 darab Y kita akan dapat 35Y. Kita tambah dengan 42X. Okey. Okey, seterusnya kita nak tentukan nilai ungkapan apabila diberi nilai. Okey, contoh nombor 1 ni dia dah bagi X sama dengan 5. Okey, dia bagi X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. So, dia pun suruh cari nilai X tambah Y. Okey, so kita buat sama dengan, okey, kita gantikan nilai X ni 5. Okey, tambah dengan Y 2. Okey, tambah Y 2, so kita akan dapat jawapan dia 7. Okey, soalan B. Okey, 3. Okey, X kita 5. So, 3X ni maksudnya 3 darab 5. Okey, so kita buat macam ni. So, 3 darab 5 kita akan dapat 15. Okey, soalan C. Okey, 2. Okey. X tu 5. So, kita gantikan 5. Bukan 25 tapi 2 darab dengan 5. Okey, tolak dengan 3. Okey, Y 2. Okey, sama dengan 2 darab 5, 10. Tolak dengan 3 darab 2, 6. Sama dengan 4. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, diberi P sama dengan 3. Q sama dengan 2. R sama dengan negatif 4. Okey, cari nilai P tambah dengan R. So, sama dengan, okey, kita gantikan P 3. Okey, 3 tambah dengan R negatif 4. So, kat situ dia dah jadi tolak. Kat situ kita akan dapat negatif 1. Okey, so kat sini soalan B 3. Okey, P 3
tolak dengan Q2. Okey, so kita akan dapat 3 tolak 2 ni 1. So 3 darab 1, 3. Okey. Soalan C, okey 2Q. 2Q 2 darab dengan Q. Q ialah 2. Okey, tambah dengan R, negatif 4. So 2 darab 2, 4. Tambah dengan negatif 4, kita akan dapat 0. Okey. Okey, so dalam ungkapan algebra tu dia ada sebutan. Okey, contoh kat sini ungkapan algebra dia 2xy tambah dengan 3x. Okey, yang kat sini kita akan panggil dia satu sebutan. Okey, yang ni satu sebutan. Okey, sebutan. So kat sini dalam ungkapan algebra ni kita akan ada 2 sebutan. Okey. Setiap sebutan tu kena ada pemboleh ubah dan ada dengan nombor. Okey. So sebutan ni ada 2, iaitu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey. Kalau serupa ni dia ada kuasa yang sama dan pemboleh ubah yang sama. Okey, contoh cikgu bagi kat sini 2x 10x dan 10x dan negatif 35x. So kita nampak kat situ pemboleh ubah dia sama, x dengan x. Okey, nombor tak kisah nombor berapa, janji pemboleh ubah dan kuasa dia sama. So kuasa pun sama kat situ, kuasa 1, kuasa 1. Okey, tengok contoh seterusnya 12y kuasa 2. Okey, 12y kuasa 2 dan 3y kuasa 2. Okey, ni sebutan serupa sebab kuasa dia sama, iaitu kuasa 2 dan pemboleh ubah dia pun sama, y. Okey, kita tengok sebutan tidak serupa. Okey, tidak serupa ni dia kuasa dan pemboleh ubah dia tak sama. Okey, tak sama. So contoh cikgu bagi kat sini 8J dan 15K. Okey, kalau tengok pemboleh ubah dia tak sama, tapi kuasa dia sama kan, kuasa 1 kuasa 1. Okey, tapi pemboleh ubah dia tak sama, so dia tak serupa. Okey, contoh seterusnya 12x kuasa 2 dan 3x. Okey, pemboleh ubah dia sama, x, tapi kuasa tak sama. Yang tu kuasa 2, yang tu kuasa 1. So, yang tu kita panggil dia sebutan tidak serupa. Okey, next sebutan dan perkali. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu sebutan ni ialah gabungan antara nombor dengan pemboleh ubah. Contohnya 4y. Okey, ni kita panggil dia satu sebutan. Okey, so sekarang ni kita nak belajar perkali pula, sebutan dan perkali. Okey, kita tengok contoh kat sini. Dalam sebutan 36 mkn kuasa 2 ni, nyatakan perkali bagi mkn kuasa 2. Okey, sekarang ni kita cuma tuliskan. Okey, yang untuk A tu, okey, kan dia bagi 36 mkn kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak cari perkali bagi mkn kuasa 2. So kita akan potonglah mkn kuasa 2 ni. So kita dapat jawapan yang untuk A tu 36 sahaja. Perkali tu sebenarnya faktor lah, faktor bagi sebutan yang diberi. Okey, soalan B pula. Okey, sama juga kita tulis 36 mkn kuasa 2 ni, cuma dia nak perkali bagi 36k. So yang tinggal tu adalah jawapan dia, mn kuasa 2. Okey, soalan C. 36 mkn kuasa 2. So dia nak perkali bagi mk. So kita potongkan mk ni. So jawapan dia 36 n kuasa 2. Okey, kita tengok soalan contoh yang kedua. Okey, diberi negatif 12 zxy kuasa 2, nyatakan perkali. So sama saja step dia, cuma tuliskan sebutan yang dia bagi tu. Negatif 12 zxy kuasa 2. So dia nak perkali negatif 12x. So kita potong negatif 12x. So yang tinggal ialah zy kuasa 2. Okey, yang ni berhati-hati sikit sebab soalan ni ada negatif.
Okey, kita tulis dulu negatif 12 Z X Y kuasa 2. Okey, so dia nak perkali bagi Z X Y kuasa 2. So kita potonglah Z X Y kuasa 2. So yang tinggal ialah negatif 12. Okey, last. Okey, kita tulis negatif 12 Z X Y kuasa 2. So kita potong. Okey, soalan sini dia nak 12Z. So kita potong 12Z. So yang tinggal negatif X Y kuasa 2. Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau suka sila subscribe.